Maka ulama kata tak kena tu, kata begitu. Sebab apa? Orang yang buat dalil dengan ni, dia kata terlentas tu lagi lama duduk depan. Orang yang sudah semaya tu kalau lalu tu sebentar je. Lepas tu duduk terletak ni lama. Kalau duduk terletak ni yang dalam keadaan lama tu boleh, lalu lagilah boleh. Bukan makna boleh tu makna menggalakkan, dengan makna tidak memutuskan semaya. Nak kata batal tu jauh, tidak. Nak kata jadi kurang semaya orang tu pun tidak. Soal tidak molek orang lalu tu soal lain. Kepada orang yang semaya tu sendiri, semaya dia jadi kurang, tak. Ada hak dosa orang lalu tu, itu soal lain. Dulu kita sudah jumpa dah. Kepada orang yang bersemaya tu sendiri, adakah dia berdosa? Adakah semaya dia kurang? Adakah semaya dia tidak sah? Tak ada kena-mengena. Mengikut demon ni, mengikut puak-puak ni, dia pegangnya dengan hak ni lah. Tetapi golongan yang pertama tidak puas hati, dia tak boleh, tak jelas tu. Sebab terlentas ni sejak sebab orang duduk cakap. Duduk cakap. Misalnya kita kata kita duduk cakap dalam sah yang pertama, orang tu duduk semaya di belakang kita, betul-betul di belakang kita. Apa tak boleh? Hak ni pun lagu tu juga ni, cuma dalam bentuk tidur, bukan lalu. Yang kita duduk bahannya lalu tu tak boleh tu, yang memutuskan sembahyang. Maka kita tengok di sini, hak ni kemuskilan tadi dikemukakan oleh Ibnu Battal. Dia kata tak boleh tu. Sebab apa? Hak ni makna terletak, bukan litas. Pada muka surat kalau dalam kitab ni Badrul Majhud ni 386. Cuba tengok situ. Dia kata ini menunjukkan harus duduk paling tinggi. Dia kata daripada tidur tu, tidak harus lalu. Tetapi bila Aisyah bantah dan mereka diam, mana sahabat-sahabat ni diam, bila Aisyah kata tak apa pun, aku sendiri. Bila mereka diam, berarti sudah berlaku ijma' dalam perkara ni. Tak apa, mana kalau perempuan lalu tidak jadi mengurangkan semaya orang yang bersemaya. Apalagi dalam keadaan ada sutrah dia. Apalagi dalam keadaan ada sutrah dia. Ni sutrah ni kita kata dia letak beg lah depan. Perempuan lalu alik sana beg. Perempuan juga lalu. Bukan lalu antara beg dengan orang sembahyang tu, tidak. Alik sana. Lagilah tak apa. Ni kalau lalu antara tu pun, soal dia tu berdosa, soal lain. Tapi mengurangkan sembahyang tu tidak. Tapi kalau tidur ni dosa kah? Duduk terletak lagu tu. Bagi orang yang kata tak, dia kata hak ni, hak semua ni, hak kata tak boleh memotong sembahyang apa ni, hak dulu. Itu Ibnu Abdul Bar dan Imam Tahawi, dia kata gitu. Ni hak dulu sudah mansuh dah. Hak ni menunjukkan tak apa. Cumanya tak molek lah, tak molek. Kepada orang yang sembahyang tu tidak menjejaskan apa-apa sembahyang. Kalau dulu dia katakan putus sembahyang, mana jadi kurang lah sembahyang. Tak, tidak jadi kurang. Jadi dia kata hak Ibnu Battal duduk muskil tu tidak tepat. Sebab boleh jadi dia tidak perhatikan kepada hadis dalam Sahih Muslim. Hadis Aisyah ni dalam Sahih Muslim begini bunyinya. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana 'ala as-sarir bainahu wa bain al-qiblah muttaji'atun fatabdu li al-hajah fa akrahu an ajlisa fa udhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ansalla min 'indi rijlai. Gitu. Jadi dia kata saya tidur di atas katil antara Nabi dengan kiblat. Terletak itu. Bila saya nak ada apa-apa hajat, saya tidak mahu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berasa tidak sedap duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan begitu boleh jadi akan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun menyelinap ataupun bergelosor turun ke bawah gitu. Sambil dia tidur tu dia gelosor turun gitu. Maknanya litah Nabi gelosor ulu kaki. Sambil dia terletak tu dia gelosor turun gitu. Maknanya litah Nabi. Ini ada makna litah, bukan terletak duduk senyap gitu.
Pak Ibnu Battal kata tu tak boleh jadi dalil litah. Ni makna Aisyah litah lah ni. Dalam riwayat mana litah pun tak apa juga. Gitu. Tapi jangan keliru lah. Mana kalau dengan sengaja kita boleh pergi ikut lain, kita lalu juga, dan kita tidak ada apa-apa darurat, memanglah dosa besar tu. Waktu tak boleh. Ni keadaan bilik ataupun rumah tu sempit, dia tak boleh nak pergi ikut lain, dia kena pergi ikut tu. Dia buat gitulah, dia glosor tu sambil terlentar tu dia glosor tu. Jadi macam litah jugalah. Ini dalam keadaan darurat tak apa. Semua ni menunjukkan bahawa orang perempuan pun tak nak jadi masalah. Kalau kata duduk di hadapan orang lelaki yang sedang bersemayam. Cuma yang kata tak boleh tu, kalau kita nak pakai juga hadis-hadis dulu, mengikut jumhur ulamanya dia pakai juga. Dia kata bukan hadis-hadis tu, dia kata memutuskan. Sebab kita sudah bahas dah lah minggu lepas. Memutuskan itu bukan makna membatalkan, cuma makna mengganggu, menjejaskan, menghilangkan khusyuk orang bersemayam. Dan Nabi SAW sebut syaitan itu sebab apa? Dikaitkan dengan 23 perkara tadi. Sebab apa? Syaitan akan menggunakan sesuatu yang boleh mengganggu seseorang itu, mengganggu fikiran dia, mengganggu jiwa dia. Di antara yang mengganggu jiwa dan fikiran orang yang bersemayam itu perempuan. Perempuan. Jadi dari segi itu, bukan dari segi membatalkan. Dia terima juga ada tu. Bukan dari segi membatalkan, cuma menjejaskan. Tetapi menjejaskan itu kepada semua orang kok. Ini terpulang kepada keadaan orang itu. Nabi SAW dia tidak berasa apa pun. Walaupun isteri dia duduk terlentang gitu, tidak kata jadi terhoya macam-macam, kok tak ada. Dalam keadaan tidak ada apa-apa, tak apa. Tak apa. Hak ni dia berkait dengan orang yang bersemayam. Sebab kira-kiranya biasanya akan terganggu. Kalau anjing lalu bimbang ni lama, kan tekan lah ke dia. Misalnya itu terganggu tu, duk terfikir benda lain pula. Dari segi tu, bukan dari segi lain nak membatalkan, tidak. Lepas tu di sini dia sebut hak khilaf ni. Pada ketika saya sedang berhaid, Imam Abu Dawud mari qala Abu Dawud itu dia isyarat kepada riwayat Syu'bah itu adalah riwayat yang syadzah. Itu riwayat yang syadzah. Sebab apa? Riwayat yang syadzah ni makna kira-kiranya tidak sahih lah. Tidak sahih lah. Sebab apa? Walaupun perawi dia tu perawi hadis sahih, tetapi dia bercanggah. Seorang ni, Syu'bah ni bercanggah dengan sekian ramai orang lain lagi dalam meriwayatkannya. Sebab apa? Orang lain tak ada sebut ketika mari kota tu, tak ada sebut. Tak ada sebut. Tetapi apakah kalau seseorang perempuan tu mari kota, dia tak boleh tidur macam tadi? Macam mana? Kalau mengikut hadis ni tak apalah, Syu'bah tu syaz, tak apalah. Isu syaz itu dari segi nilai hadis. Dari segi boleh ke tidak boleh? Boleh ke tidak boleh? Jadi setengah-setengah dia orang-orang yang pakai mengikut hadis hak kebanyakan, dia kata tak boleh lah kalau hak mari kota duduk depan gitu. Tetapi ramai ulama yang mengatakan tak ada beza. Hak mari kota, hak tidak mari kota pun supaya boleh duduk. Dan kalau sentuh kain dia tu, asalkan jangan kena darah, sudahlah. Kain hak dia pakai tu, kalau sentuh dengan kita hak sembahyang, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Cuma di sini hak dia kata syadzah tu dari segi riwayat, bukan dari segi boleh ke tak boleh. Boleh ke tak boleh itu perkara lain pula. Lepas pada tu riwayat Aisyah lagi, dia kata Nabi SAW bersemayam malam dan dia dalam keadaan terlentas di antara Nabi SAW dan kiblat, duduk tidur di atas tilam. Apabila tilam yang Nabi SAW tidur juga atas tu, bila dia nak sembahyang witir, dia akan gerak Aisyah. Jadi di sini ada beberapa perkara